Berita menarik hari ini di asoka.com, Jumaat 31 Disember. Baiklah, seperti biasanya kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana daerah Kota Kinabalu mencatat kenaikan mendadak kes COVID-19 dengan 60 kes baru hari ini, naik 14 kes daripada 46 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata peningkatan itu disebabkan laporan 25 kes baru yang membabitkan kluster Bahtera Kinabalu. Secara keseluruhan masih diberkata terdapat sedikit peningkatan, iaitu sebanyak 6 kes menjadikan jumlah jangkitan baru hari ini sebanyak 231 kes. Katanya 7 daerah mencatat kes 2 angka, diikuti 14 daerah mencatat kes 1 angka, manakala 6 daerah tidak mencatat sebarang kes baru. Beliau berkata semua daerah mencatat perubahan angka yang tidak statik, kecuali daerah yang konsisten dengan catatan sifar seperti Konak, Kalabakan dan Nabawan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sabah dijangka menunjukkan pemulihan yang lebih baik dengan unjuran antara 4% hingga 4.5% pada tahun depan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata unjuran itu berdasarkan situasi nasional dan global selain pelaksanaan pelbagai projek berimpak tinggi yang disasar melonjakkan semula ekonominya. Beliau berkata 3 pelaburan besar bernilai lebih 10 bilion ringgit yang dimeterai di antara kerajaan negeri dan syarikat pemaju pada Mac tahun ini antara yang dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi negeri pada tahun depan. Teks ucapan beliau disampaikan Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Roland Shah. Haji Jian juga Menteri Kewangan Negeri berkata bagi tahun ini kerajaan mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Sabah masih perlahan tetapi pada kadar positif antara 3.8% hingga 4% berikutan proses pemulihan akibat COVID-19 yang baru bermula. Beliau berkata pelaksanaan pelan pemulihan negara dan pelbagai pakej rangsangan ekonomi dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan disasar mempercepatkan lagi usaha pemulihan ekonomi Sabah. Haji Ji berkata kerajaan negeri juga akan memperkukuh pelaksanaan projek pembangunan sedia ada dan baharu di dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 meliputi semua sektor yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjana lebih banyak peluang pekerjaan. Terdahulu Haji Ji menggesa semua ketua industri dalam FCAS supaya sama-sama menyokong usaha kerajaan dalam tempoh pemulihan semula ekonomi negeri yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata dengan pengaruh kepakaran dan rangkaian FCAS yang luas, gabungan berkenaan dapat memanfaatkan semua inisiatif kerajaan serta memainkan peranan dalam usaha memulihkan ekonomi Sabah. Manakala menjelang Tahun Baharu 2022, pelbagai cabaran baharu sedang menanti bagi setiap warga kerja Kementerian Kerja Raya KKR Sabah yang menuntut komitmen tinggi untuk menempuhi serta mengatasi pelbagai cabaran akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Mokhtaradin berkata, semua cabaran itu menuntut kesungguhan setiap warga kerja KKR Sabah dalam memastikan kementerian mampu menjadi peneraju dalam pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan infrastruktur asas di negeri ini. Beliau berkata bagi melonjakkan industri pembinaan negeri, KKR Sabah mewujudkan Plan Strategik KKR Sabah 2021-2025 dalam merealisasikan Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya seiring dengan kerangka utama pembangunan negara melalui wawasan kemakmuran bersama. Pemokhtar dan juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata demikian dalam perutusannya kepada kaki tangan KKR Sabah sempena Tahun Baharu 2022. Beliau berkata plan strategik yang dibangunkan itu adalah game changers bagi melonjakkan pembangunan negeri pada masa hadapan dengan menjadikan Jabatan Kerja Raya sebagai pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, projek dan perkhidmatan kejuruteraan melalui modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini. Sehubungan itu, Bung Mokhtar dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Lamak berharap seluruh warga kerja di bawah KKR Sabah menetapkan resolusi yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, malah turut mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan yang sama, sempena kehadiran Tahun Baru 2022,
Bu Mokhtar juga mengajak rakyat di negeri ini agar terus bersatu padu dengan menyokong kerajaan yang ada agar dapat meneruskan tugas dan tanggungjawabnya kepada rakyat. Katanya langkah itu penting bagi membawa lebih banyak pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, terutamanya untuk memulihkan kedudukan ekonomi negeri yang terjejas ekoran penularan pandemik COVID-19. Seterusnya kita beralih kepada berita jenayah di mana perwatakan sebagai seorang lelaki warga Mas Alim dengan berkopiah gagal memperdayakan pihak berkuasa apabila ditahan bersama dadah jenis syabu semalam. Dalam operasi jam 4.30 petang itu, lelaki warga asing berusia 67 tahun terbabit ditahan dalam operasi dijalankan pasukan gerakan AM di kampung Tanjung Kapur, Kudat. Komander Brigade PJS Sabah, Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata, operasi dijalankan hasil maklumat yang diterima daripada orang awam berhubung pengedaran dadah di kampung berkenaan. Katanya sebab tiba di lokasi, pasukan operasi berjaya menahan seorang lelaki di hadapan sebuah rumah tidak bernombor untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, pasukan operasi menemui 2 paket plastik lut sinar berisi ketulan hablur jernih disyaki dadah jenis syabu. Dadah yang dianggarkan seberat 5.2 gram berkenaan terus dirampas untuk siasatan lanjut. Menurutnya, semua syabu yang dirampas dianggarkan bernilai Rp1.500 berdasarkan harga pasaran semasa. Katanya suspek yang mengaku berasal dari negara jiran Filipina terus ditahan untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana wanita warga Emas yang ditemui mati di dalam sebuah rumah di flat Taman Kepayan Ridge, Kota Kinabalu, dianggarkan sudah meninggal dunia sejak 5 hari lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, kejadian hanya disedari selepas jiran mangsa mengadu terdapat bau busuk dari rumah jirannya. Katanya sebaik pintu berjaya dibuka, mangsa ditemui di dalam tandas dipercayai meninggal dunia ketika sedang mandi. Berdasarkan siasatan awal, mangsa yang bergerak menggunakan kerusi roda, mempunyai pelbagai penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Menurut jiran yang membuat laporan polis, mangsa juga tidak boleh berjalan dan hanya menggunakan kerusi roda. Muhammad Zaidi berkata siasatan lanjut yang dijalankan juga mendapati mangsa berasal dari Pahang dan tinggal seorang di flat berkenaan sejak lebih 10 tahun. Mangsa juga dikatakan tidak mempunyai ahli keluarga yang tinggal di Sabah. Tambahnya lagi, setakat ini kes diklasifikasikan sebagai kes kematian mengejut. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini dan selamat Tahun Baru 2022. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.